Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Bismillahi babuna, tabaraka hitanuna, yasin saqfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna, qaf wal Qur'anul Majid wiqayatuna, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Allahumma lakal hamdu kama tuhibbu wa tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma inni qad kharajtu, Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik, wa min ilmina ila ilmik, wa min iradatina ila iradatik. Fa a'udzu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha fujura aw akum bika maghrura. Wassalatu wassalamu ala sayyidul wujud, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Kita buka dulu kitab Bekal Akhirat. Dalam muka surat muka surat 100, yakni doa pilihan. Kemudian diikuti dengan doa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan doa Imam Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah ta'ala. Baik, yang ada kitab kita baca doa sama-sama. Yang tak pegang kitab boleh aminkan sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi in zaharatil mahasinu minni fabifadlika walakal minnatu alayya, wa in zaharatil masawi minni fabi'adlika walakal hujjatu alayya. As'aluka bijudika wa ifdalika an taj'alani min akmalil madahiri litajalliyati ihsanik. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha, wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha, wa dhakkirna bil khawfi minka qabla hujumi khataratiha, واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها ومحمي قلوبنا حلاوة ما اجتنينا منها واستبدلها بالكراهة لها والطمع لما هو بضدها. اللهم إنك خلقت الخير والشر
وجعلت لكل منهما عاملا يعمل به فاجعلنا من خير القسمين. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وأمينك على وحي السماء طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. Kemudian doa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Allahumma inna nas'aluka minan ni'amati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husulaha wa minal 'aishi arghadaha wa minal 'umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami aghammahu wa minal qatli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana wa qarin bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa malana wasbub sijala afwika ala dhunubina wa munna alayna bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة واعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله ya Allah. Doa Imam Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah ta'ala.
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Jadi ini doa-doa khusus yang diamalkan oleh para ahlillah, ya, para ulama. Jadi maksud ataupun permintaan yang dipanjatkan oleh mereka ke hadrat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hasil dari betapa mereka ini melihat kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap ayat yang dipinta di dalam doa ini tidak mampu untuk ditunaikan oleh sesiapa pun di kalangan makhluk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Antara apa yang disebutkan dalam doa yang mula-mula tadi, ilahi tadi, ya, saya terjemahkan sikit saja, nak terjemahkan semua makan masa nanti. Jadi as'aluka bijudika wa ifdalika an taj'alani min akmalil madahiri litajalliyati ihsanik. Aku memohon kepadamu ya Allah, bijudika, dengan kepemurahanmu, wa ifdalika, dengan kelebihan-kelebihan yang engkau miliki ya Allah, an taj'alani, agar kau jadikan aku ini ya Allah, min akmali madahiri, sebaik-baik yang zahir, sebaik-baik yang zahir di alam ini, litajalliyati ihsanik, untuk menerima anugerah ihsan daripada engkau ya Allah. Ini adalah permintaan yang cukup tinggi, yang cukup besar, yang dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, iaitu supaya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang dikurniakan tajalliyat, ya, dikurniakan tajalliyat, yakni anugerah ataupun wahbiyah, atau dipanggil anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada keindahan cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala ini Allah taala pilih untuk hamba-hambanya yang terpilih, yang mana ia datang dari, ya, cahaya-cahaya Allah, cahaya yang lahir daripada nama-nama Allah, cahaya yang lahir daripada sifat-sifat Allah, cahaya yang lahir daripada perbuatan-perbuatan Allah, cahaya yang lahir daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah apa yang dimiliki ataupun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ahlillah, para aulia illahi salihin. Ya, senang cakap, doa ni doa para wali-wali Allah. Demikian juga doa Imam Ghazali tadi, ya, kita bacakan doanya. Antara apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali ialah Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah diriku atas nahjil istiqamah, dengan
manhaj ataupun jalan yang istiqamah. Ya, makna istiqamah ialah berterusan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun sedikit tetapi kekal ia mengamalkannya dan menikmatinya. Kemudian akhir sekali itu kata Imam Ghazali, dia tutup dengan doa dia dengan lafzul jalalah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi itu adalah zikrullah, sebutan nama, lafzul jalalah, yang tidak menjadi masalah untuk kita menyebutnya sebagai ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berzikir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Imam Nawawi juga berzikir Allah, Allah, Allah wa a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa ahdharu. Ini adalah zikir-zikir yang diucapkan oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkanlah, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Seterusnya kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Sebelum ini kita telah pun membicarakan tentang permasalahan berbantah-bantahan, dan pada malam ini kita masuk dalam bab yang pasal yang kelima ini, memuji. tentang memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun pada memuji itu ada 6 kebinasaan. Kita cari yang mudaratnya dulu. Ya. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Yang pertama, 4 kebinasaan atas yang memuji. Yang pertama, yang memuji itu terkadang ia berlebihan dalam memuji, maka ia jatuh ke dalam dusta. Apa benda pun tidak boleh berlebihan. Dalam agama kita ni tidak ada istilah berlebihan, berlebih-lebihan dan juga melampaui batas. Kerana kita hidup dalam batas. Kita hidup dipagari oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tidak boleh melanggari batas-batas yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mematuhi batas-batas tersebut. Yang kedua, maka ia jatuh ke dalam dusta, sebagaimana golongan Nasrani. Ya, mereka ini memuji-muji Nabi Isa alaihi salam sampai peringkat pujian mereka itu sama seperti memuji Tuhan. Jadi ini adalah perbuatan dusta dan melampaui batas. Inilah yang membinasakan mereka. Dan yang kedua, terkadang ia menzahirkan kasih kepada yang dipujinya pada ketika di dalam hatinya ia tiada kasih kepadanya, maka ia jatuh ke dalam riya. Ya. Ya. Kita memuji seseorang itu di hadapannya, akan tapi dalam hatinya bukanlah kita mengasihi dia. Kita tak hormat dia dalam hati kita. Ya, kita tidak mengasihi dia. Bagi kita dia ni orang yang tak penting.
tapi lidah kita memuji di hadapan dia. Jadi ini adalah perbuatan yang membinasakan dan dikategorikan sebagai ria'un, yakni mahu dilihat supaya nampak ramah, nampak sukakan orang, nampak baik dan sebagainya. Jadi pastikan seseorang yang kita puji itu ialah seorang yang telah kita berikan cinta kita kepada dia. Mengikut kadar kemampuan kita, bagaimana sebanyak mana kasih kita bagi pada dia, walaupun sedikit, kita berikan kasih sayang kita ni kepada dia, maka pada ketika itu layaklah kita memujinya, dan itu termasuk dalam perkara-perkara yang terpelihara. Seperti memuji kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu perlulah diasuh bagaimana untuk mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Bila mana cinta itu telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kepada yang lain itu dah berkurang ataupun tiada langsung, ataupun tidak dapat mengatasi cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu modal yang cukup baik bila mana kita sampai peringkat bila kita berselawat, dalam selawat itu adalah puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah semudah-mudah jalan dan sedekat-dekat jalan untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Maknanya kita memuji nikmat Allah, nikmat Allah yang besar, dan diketahui oleh orang lain bahawa kita memuji nikmat Allah ini, maka secara tak langsung akan mengajak orang lain juga memuji-muji nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Baik. Yang ketiga, terkadang ia berkata apa yang tidak diyakininya, seperti ia berkata bahawa si anu itu adil atau wara', dan seumpamanya daripada yang tiada diyakininya. Kerana perkara sifat adil atau wara' ini bukanlah boleh kita saksikan 24 jam atas diri seseorang itu. Mungkin dekat surau ni kita nampak dia adil, dia wara', pada tempoh dia berada di sini saja. Tempat lain kita tidak menyaksikan keadilan dia, kewara'kan dia. Jadi secara tak langsung ia menjadi satu perkara yang tidak boleh kita yakini sepenuhnya. Jadi bila kita tidak yakin seorang itu adil, tidak sampai tahap yakin, baik seorang itu seorang guru ataupun seorang pemimpin ataupun seorang yang kita sanjungi, perlulah sampai peringkat yakin kita dengan adilnya, yakin kita dengan waraknya, maka layaklah kita memujinya dengan pujian yang sewajarnya. Guru saya dia pernah suatu hari saya bermuzakarah dengan guru saya sebut ada seorang allamah si fulan bin si fulan. Kemudian guru saya tanya, siapa yang sebut allamah tu? Siapa yang beri dia julukan allamah? Allamah ni ialah lebih tinggi kedudukan dia daripada ulama. Lebih tinggi kedudukannya pada ulama.
Dan ulama itu lebih tinggi kedudukannya daripada alim, orang alim. Jadi alamah ni tinggi kedudukan dia. Jadi gelaran ini, ya, gelaran ini tidak boleh digelar sewenang-wenangnya oleh orang kebiasaan ataupun orang-orang yang merasa dia berilmu semata-mata. Tidak. Ya. Jadi guru saya tanya, kenapa siapa yang menggelar dia alamah? Ada seorang ustaz yang menggelar dia alamah. Apakah ustaz itu pun alamah? Dia bukan alamah lah tuan. Kalau macam tu tidak boleh kita menggelar seseorang yang alamah itu kalau bukan datang daripada alamah juga. Maknanya nak menggelar seorang alamah, ya, mestilah orang itu alamah juga. Sama peringkat macam tu sekali adab. Jadi secara tak langsung guru ini menegur kita, kan, jangan semudah-mudahnya, sewenang-wenangnya kita menggelar seseorang itu sekiranya kita tidak menjumpai orang yang sama kedudukan dengan dia menggelarkan dia. Faham tak ya? Faham ya? Sebab orang yang digelar itu mereka tidak meletakkan gelaran pada diri mereka. Alamah ke, ulama ke, orang alim ke, tidak diperlukan oleh mereka. Sebaliknya ada orang yang sekedudukan dengan dia menggelar dia. Begitulah. Jadi kalau contohnya, kalau Ustaz Hasan lah contohnya, kan? Contoh. Jadi untuk pastikan dia ni benar-benar ustaz, maknanya kita kena tanya dulu ustaz lain. Ustaz juga kedudukan dia. Adakah ustaz dia dengar ni kita tanya ustaz, itu Ustaz Hasan ke? Memang itu Ustaz Hasan. Maknanya gelaran itu telah pun sesuai. Kerana apa? Orang yang menggelar itu ustaz sendiri. Itu sekurang-kurangnya lah. Ustaz baru nak start ni macam saya ni kan. Apatah lagi kedudukan yang mulia di kalangan maknanya kalau orang kebiasaan panggil gelar ustaz, maka kita pun tidak boleh gelar, tapi tidaklah sampai pangkat tahap yakin akan keustazan dia itu. Ya, mestilah ada ustaz lain yang juga turut menggelar dia sebagai ustaz. Barulah sampai peringkat yakin akan gelaran tersebut. Jadi saya yakin kebanyakan ustaz-ustaz ni kalau dipanggil ustaz dia pun segan, kan? Kerana dia mengerti maksud ustaz tu apa. Pada orang Melayu, ustaz itu ialah asal mengajar Iqra saja sudah panggil ustaz. Tapi pada orang Arab, kalau setakat ajar Iqra belum lagi dipanggil ustaz. Ya. Kedudukannya seperti profesor, doktor macam tu. Itu makna yang sebenarnya. Tapi ikut uruf kebiasaan kita tidak ada masalah. Seorang lelaki memuji seorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakrah ada bersamanya. Abu Bakrah ni maknanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bukan orang lain, ya. Ejaan Jawinya dirumikan begini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Waihaka qata'ta unuqa sahibak." Kasihan akan engkau. Engkau telah memotong leher kawan engkau sendiri, gitu. Ini kata kinayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukannya bermaksud potong secara terus, tidak. Tetapi benda ini, perkara yang disebut oleh Rasulullah ni kinayah maknawiyah.
Maknanya apa? Maknanya kita memuji sesuatu yang kita tidak yakini akan kebenaran yang sebenarnya. Kita hanya was-was ataupun hanya syak saja, sangka saja. Itu yang ketiga, tuan ya. Yang keempat, yang memuji itu menjadikan yang dipuji itu suka cita siapa pun, ya. Ini adalah tabiat bagi orang yang akil lah, ya. Dan terkadang yang dipuji itu orang yang zalim. Orang zalim pun puji, dia rasa suka juga. Maka dia berdosa dengan sebab dimasukkan sukacita ke dalam hatinya. Maka ia berdosa dengan sebab dimasukkan sukacita ke dalam hatinya. Hatinya siapa? Nya tu orang zalim tadilah. Orang zalim ni orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat. Kita ni pun banyak juga dosa, tuan-tuan, banyak. Tapi taklah sebanyak dia, kan? Tak sebanyak dia. Nak cari apa? Nak banding dengan ketaatan yang dia lakukan, Masya Allah, amat sedikit. Dengan dosa yang dilakukan lebih banyak. Jadi mereka digolongkan dengan orang-orang yang zalim itu. Secara zahir kita boleh melihat keadaan mereka itu, ya, dengan cara yang pastilah. Apakah dia benar-benar zalim? Mesti ada maklumat yang jelas dan pasti tentang kezaliman tersebut, barulah kita nisbahkan. Lalu bila mana kita dapat mengetahui mereka dalam kedudukan zalim itu, maka tidak boleh kita memujinya, kerana dengan pujian itu akan memasukkan perasaan sukacita dalam hati dia. Sedangkan dia orang yang bukan layak. Dia orang yang tidak layak untuk kita masukkan keseronokan di dalam hati dia. Siapa yang layak masukkan keseronokan dalam hati orang zalim? Syaitan lah. Ataupun orang yang jahil, ataupun orang yang banyak dosa, orang zalim macam dia juga. Jadi kalau kita dah golongan orang-orang yang beriman ataupun orang yang menjaga amal, menjaga lidah, maka berhati-hatilah daripada kita memuji mereka. Sekiranya didengari oleh mereka, maka mereka akan seronok dengan pujian kita, dan mereka tidak pun memberikan apa-apa kesan perubahan terhadap kezaliman dia. Sebaliknya, dia masih lagi mengekali kezaliman dia. Lebih baik kita mendoakan dia saja. Itu sudah baik. Itu sudah lebih baik daripada kita memuji mereka. Sekurang-kurangnya. Kalau kita tak boleh nak tegur dia, disebabkan kedudukan dia yang sedemikian rupa, disebabkan kelemahan kita, maka kita mendoakan, tak salah. Kita mendoakan orang yang zalim. Bahkan sekiranya orang zalim tu orang Islam sekalipun, kalau mereka diangkat jadi imam, maka kita yang jadi makmum sah solat kita. Pemimpin yang zalim jadi imam, ya, kita sebagai makmum tidak batal solat kita, tetap sah solat kita. Jadi ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang kedudukan pemimpin yang zalim. Jadi itu adalah ingatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, seolah-olah kita telah menyakiti mereka dengan pujian itu. Keempat, yang memuji itu menjadikan yang dipuji itu sukacita, dan terkadang yang dipuji itu orang yang zalim, maka dia berdosa dengan sebab dimasukkan sukacita dalam hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu. Sesungguhnya Allah Ta'ala marah apabila dipuji orang yang fasik itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya.
idza mudiha al-fasiqu. Itu sebablah guru-guru kita tuan-tuan mentarbiah kita, mendidik kita supaya banyak memuji kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan, di kalangan makhluk ini banyak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Al-Busiri rahimahullahu taala. Ya, Imam Busiri ni memang dia ni seorang pakar dalam bab puji-pujian ni. Pada zaman dia lah. Ya. Tiada tandingan. Sampai peringkat pemerintah, raja-raja, sultan-sultan akan jemput dia datang ke istana. Jemput dia datang ke pejabat pentadbiran negara. Buat apa? Puji. Pujilah negara ini, pujilah pemimpin-pemimpin yang ada ni. Tak kira siapa mereka, walau zalim pun dipuji juga oleh Imam Busiri. Dan puji-pujian itu sampai melangit, sampai peringkat dia dikurniakan dengan kekayaan, dikurniakan dengan habuan yang banyak, hasil daripada memuji seorang pemimpin saja. Jadi kaya dia, tuan. Modal dia tu je. Kita kalau jumpa pemimpin tak terpuji, kita terdiam, kita dah lah kan. Tak tahu nak cakap apa. Tapi dia, Masya Allah, ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Imam Busiri rahimahullah taala. Itu amalan di masa dia muda. Namun apabila dia telah meningkat usia yang lanjut, maka dia telah dinasihatkan oleh gurunya. Dia berguru dengan seorang sufi. Lalu gurunya menasihatkan, berhentilah engkau daripada memuji dan bertaubatlah, jangan memuji lagi pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini. Jadi itu saja kebolehanku, wahai guru. Itulah punca pencarianku, punca rezekiku. Baiklah kalau begitu, ketukarlah daripada memuji mereka itu kepada memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Imam Busiri pun nekat bersungguh-sungguh menunaikan arahan gurunya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai peringkat lahirlah karya-karya yang bernilai tinggi yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya qasidah Burdah, qasidah Muhammadiyah, qasidah Asy-Syifa. Ini adalah puji-pujian yang sangat baik yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai peringkat sepanjang dia memuji raja-raja ni lancar aja lidah dia. Satu hari dia memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam terlampau tinggi sehingga dia hilang idea. Sampai hilang idea. Tak lancar macam dia memuji pemerintah dulu. Dia kata apa? Fama belagun, sampai dia susun ayat yang sampai satu ayat, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Langsung hilang idea. Tak kena tergantung, ayat tergantung. Fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Setinggi-tinggi ilmu mengatakan annahu Muhammad itu basyarun, manusia. Setinggi-tinggi ilmu, fama belagul ilmi. Puncak ilmu tetap menyatakan Muhammad itu manusia. Sampai pada bait ataupun pujian itu mati akal dia. Tak dapat idea lagi. Akhirnya dia pun tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam mimpi dia, wahai Muhammad, sambung balik qasidah ini dengan wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan wa annahu, dan sesungguhnya dia itu Muhammad khairu khalqillahi, sebaik-baik makhluk Allah kullihim, kalau nak dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dia pun terjaga daripada tidur dia dan dia menulis
apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia dapat meneruskan lagi sejak daripada dapat ilham yang sedemikian rupa, dia dapat meneruskan lagi pujian tersebut sampai habis. Jadi ini pengalaman rohani seorang yang memuji sesuatu yang kena pada tempat dia. Datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai cita-cita dia. Dan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Sayyiduna Hasan Al-Basri, imam kita ni juga, Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, penghulu segala tabi'in. Beliau berkata, sesiapa yang mendoakan bagi orang yang fasik, orang yang banyak dosa lah, nampak zahir dia buat dosa banyak, maka kedudukan dia fasik. Fasik maksud dia banyak buat kerosakan. Dia rosakkan diri dia sendiri, dia rosakkan orang lain, dia rosakkan keluarga dia rosakkan negara, dia rosakkan masyarakat. Ini adalah orang yang fasik. Tapi Islam, orang fasik ni Islam. Mendoakan bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya ia telah kasih dikerjakan maksiat terhadap Allah Ta'ala. Jumpa orang fasik, aku doakan kau panjang umur. Aku doakan kau panjang umur, murah rezeki, Masya Allah. Ini bukan pujian, akan tapi ini adalah dorongan untuk dia terus melakukan kefasikannya. Jadi ini adalah mendatangkan murka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan puji. Kalau didoakan boleh, dinasihat boleh, ditegur boleh, tapi dipuji jangan sekali, kerana kita takut, bukan disebabkan takutkan dia, akan tetapi kita takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyazubillah. Maka orang zalim lagi fasik itu sepatutnya dicela supaya ia kurang gemar kepada kezaliman dan kefasikannya itu. Sepatutnya tidak dipujilah maknanya. Bukan mana kita cela dia, kita maki hamun dia, tidak. Kita katakan kata-kata kesat pada dia, tidak. Cukup sekadar kita tidak memuji amalan mereka itu adalah isyarat kepada celaan terhadap perbuatan mereka. Tapi ingat, bukannya kita mencela zat mereka, tubuh jasad mereka, keturunan mereka, anak bini mereka, datuk nenek, tidak. Itu semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh kita sentuh. Yang kita cela itu adalah sikap dia, kefasikan yang berlaku pada diri dia itu. Dan hakikatnya kejahatan yang ada pada diri dia itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Allah Ta'ala yang rencanakan. Supaya apa? Supaya orang keliling ada peluang untuk mengenali. Kalau Allah Ta'ala ciptakan semua baik saja, macam mana untuk kita mengenali yang buruk? Sebab itu Allah Ta'ala, najis itu pun Allah juga yang ciptakan, supaya kita mengenali najis itu, bagaimana untuk kita menyucinya, bagaimana untuk kita membersihkannya dengan sebersih-bersihnya. Siapa yang jadikan najis? Allah. Bukan manusia, bukan haiwan jadikan. Tapi disuruh kita kenal akan najis itu, dan menjadi kewajipan kepada kita menyucinya daripada sekiranya ada
melekat pada tubuh kita ataupun pakaian kita ataupun tempat tinggal kita. Sebab apa? Sebab ia menegah najis itu, sekiranya kita ketahui kedudukan dia, maka ia menegah seseorang daripada ibadah. Kerana ibadah itu perlukan ya zahir dan batin yang suci. Baik. Ini adalah 4 perkara bab memuji yang membinasakan, yang kita kena tinggalkan. Kemudian 2 kebinasaan atas yang dipuji. Itu bagi orang yang memuji. Orang yang dipuji itu pula ada 2 kebinasaan dia. Yang pertama, terjadi padanya takbur dan ujub, yang mana keduanya itu menjadi sebab bagi kebinasaan. Ya. Kerana ulama sufi mengatakan bahawa takbur dan ujub ni adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukannya Allah Taala tu ada selendang, tidak. Tetapi ini adalah apa yang sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia layak untuk takbur. Kita pun sebut Allahu Akbar. Ya. Membesarkan Allah. Hakikatnya Allah itu yang membesarkan dirinya sendiri, dia yang tahu betapa besar kita, pun tak tahu betapa besarnya Allah, kedudukannya. Kemungkinan kita salah sangka besar tu saiz agaknya. Tapi bukan itu. Besar itu kedudukan. Bukannya besar saiz. Yang boleh diukur. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui kebesarannya secara pasti. Oleh kerana itu, dialah yang layak takbur, membesarkan dirinya. Kerana inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qata'ta unuqa sahibak, engkau telah memotong leher kawan engkau. Ya. Seolah-olahnya begitu, memotong leher kawan engkau maknanya membinasakan dia. Orang yang dipuji itu masuk perasaan takbur dan ujub dalam hatinya. Jadi tak boleh tidak, tuan-tuan. Kita nak larang orang puji ni macam mana? Orang tiba-tiba datang depan kita, kan? Tiba-tiba menerpa di depan kita, menjadi tetamu kita, dan contohnya. Habis apakah persediaan kita? Persediaan kita tasawuf. Persediaan kita tasawuf. Yang telah diuji keberkesanannya menghapuskan ataupun menyucikan diri dari sifat-sifat keji ni. Iaitu sifat takabur, sifat ujub. Jadi kalau tak mengaji tasawuf, tak tahu selok belok tasawuf, macam mana hal keadaannya? Terpalit juga, termogah juga dia dengan pujian orang lain. Inilah betapa pentingnya, wajibnya tasawuf. Supaya apa? Supaya terpelihara kita daripada sifat ni. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti memotong leher. Ini menjerut leher. Hati-hati ya. Itu orang yang dipuji, binasa dia. Kebinasaan yang kedua ialah ia suka cita dengannya, maka ia lemah daripada mengerjakan ibadat, dan ia redha dengan dirinya. Mendatangkan perkara negatif yang lain lagi, iaitu lemah dia untuk melakukan ibadah. Sebab betapa puji-pujian itu sangat terkesan di dalam hati dia. Maknanya dia masih apa kata, dia masih dalam diri dia sendiri. Dia masih lagi pentingkan diri dia sendiri. Dia masih sayangkan diri dia sendiri. Jadi tidak ada jalan lain untuk membersihkannya melainkan dengan jalan tasawuf.
Jalan tasawuf itu melalui persahabatan dengan orang-orang sufi yang saleh. Jadi perpindahan akhlak akan berlaku di antara guru yang mursyid itu dengan kepada murid-murid. Baik. Mengerjakan ibadah. Mana kalau lemah untuk ibadah, makanya lebih untuk maksiat. Lebih mempertuankan diri sendiri. Kalau ibadah itu mempertuankan Allah Ta'ala semata-mata. Tapi kalau sudah lemah ibadah, makna apa? Maknanya mempertuankan dirinya sendiri lebih daripada mempertuankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang hendak dibersihkan melalui jalan tasawuf. Kemudian pujian yang selamat tiada dilarang. Masuk isyak ke? Azan ke bukan? Ya, terus ya? Ada azan. Terus. Adapun jika yang memuji dan yang dipuji itu sejahtera daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang ia menjadi sunat jur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanin nasi la rajaha imanu Abi Bakrin." Sekiranya ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian manusia, nescaya lebih berat iman Abu Bakar radhiyallahu taala. Iman sekalian manusia, tuan-tuan, nak ditimbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Ini pujian yang masya-Allah tabarakallah. Tidak ada siapa pun yang boleh memintasnya. Pujian ini yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengoklah persahabatan Nabi dengan Abu Bakar macam mana dulu. Ya. Nabi SAW menyaksikan pengorbanan dan kesungguhan dan juga kebenaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Memang layaklah pujian ini untuk beliau. Kalau orang lain tidak sampai lagi pujian tersebut. Kalau kita cuba memuji orang dengan pujian seperti ini, masuklah tadi dalam golongan binasa tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam ub'ats li bu'itha ya Umaru," jikalau aku tiada dibangkitkan, saya engkau dibangkitkan wahai Umar. La ilaha illallah. Kan? Ini maknanya. Sampai peringkat macam itu sekali. Pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, dan juga Abu Mansur Ad-Dailami dalam kitab-kitab mereka. Lam ub'ats li bu'itha ya Umar. Kalau aku tak diutuskan, nescaya Umar akan diutuskan. Berperingkat macam tu. Tapi nak bawa macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap akan diutuskan. Memang dah tulis Ja'azali lagi, Muhammad ini diutuskan sebagai Nabi akhir zaman. Itu juga dengan Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa kepada Nabi SAW? Dia kata, "Ka'annaka khuliqta kama tasha'u." La ilaha illallah. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau ni wahai Rasulullah, engkau diciptakan sebagaimana yang engkau sendiri kehendaki. Dan tentu nak yang baik-baik saja, yang sempurna aja. Kita ni tak ada. Kita ni kalau tak ikut rupa mak kita, rupa ayah kita lah. Tak ikut rupa ayah kita, rupa pakcik kita. Tak pun rupa datuk kita. Tak sempat kita nak create muka kita sendiri dah.
Tak sampai kita nak buat roman kita sendirilah maknanya. Sebelah katalah. Kan? Memang hakikat begitu semua. Tapi Hasan bin Sabit memuji Rasulullah SAW, kata apa? Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau ni betapa indahnya wajah bentuk engkau ni wahai Rasulullah. Seolah-olah seperti engkau mahu engkau diciptakan begitu. Engkau mahu dicipta begitu. Maka Rasulullah SAW pun bila dengar pujian ni, apa reaksi dia, tuan-tuan? Apa reaksi Rasulullah SAW? Rasulullah perintahkan supaya buat satu mimbar khas untuk Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Ni mimbar Rasulullah dah ada ni. Satu mimbar lagi buat sebelah sini. Untuk Hasan bin Sabit membacakan ataupun menyampaikan syairnya yang mempertahankan Allah, mempertahankan Rasulullah, mempertahankan Islam. Betapa riangnya Nabi SAW. Orang ini ada kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, jadi raikan, dan dia melakukan dengan cara yang betul. Terharu, tuan-tuan. Tuan tak pernah lagi kena puji melangit, kan? Kena puji biasa-biasa saja, termasuklah saya, tuan-tuan. Tak pernah kena puji melangit dah. Sikit-sikit adalah. Itu pun rasa bersalah je pula. Salah orang puji ni, kan? Tapi kalau betul orang yang jenis orang suka muji, tuan, sekali dia puji kita, tergedu kita. Macam-macam perasaan berbau-bau lah perasaan hati kita. Bercampur-campur perasaan kita, tuan. Jadi sebelum benda tu berlaku, ni persediaan kita. Tasawuf. Supaya kita tidak binasa dan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang terselamat. Manalah tahu, tuan-tuan, hari selama ni orang lekeh yang kita je, tikai kita je. Entah esok tiba-tiba ada orang puji kita pula. Apa persediaan kita? Jadi itulah pentingnya perbincangan kita pada malam ni. Sesungguhnya Rasulullah SAW banyak memuji para sahabat kerana ia mengetahui yang demikian itu menambah kerajinan mereka dan ia tiada menjadikan mereka membesarkan diri dan ujub. Walaupun dipuji Sayyidina Umar sedemikian rupa, kan, tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kan, kalau dilihat pakaiannya, pakaian kita jauh lebih cantik daripada pakaian dia. Seburuk-buruk pakaian yang ada hari dekat yang kita tuan pakai ni, kan, buruk lagi pakaian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maknanya apa? Pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kan, memang tidak memberi apa-apa kesan terhadap diri dia, dan itu adalah apa yang dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mampu membenarkan saja dan tidak mampu untuk bermegah-megah dengannya. Kenapa? Dia terpelihara. Jadi nasihat pada Syekh Al-Mandili rahimahullah ta'ala akhirnya ialah sewajarnya bagi mereka yang dipuji itu, ia mengamat-amati akan kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Maknanya lebih baik kita perhatikan bila kesudahannya. Dia dah meninggal dunia. Orang meninggal dunia tak bolehlah kita sebut lagi keburukannya. Sebut kebaikan dia saja. Itu lebih faedah, lebih selamat kita. Orang meninggal dunia tu kita puji dia dengan pujian yang selayak baginya. Dia pun selamat, kita pun selamat. Dia pun tak tahu kita puji dia, kan? Kita puji dia dalam keadaan dengan kebaikan, dan orang lain bersangka baik dengan dia, ya? Tadi menutup keaiban-keaiban dia. Yang kedua, ia mengamat-amati pada kebinasaan segala amalan kebajikan. Jadi bukan semua amalan boleh mendatangkan kebajikan. Ada juga amalan kebajikan, tetapi salah gaya
salah cara, binasa. Kemudian bahawa dia ingat kejahatan dirinya. Ingat kejahatan dirinya, jangan ingat kebaikan diri. Kebaikan diri kita tu kita lupakanlah. Kita lupakan saja, tak ada faedah kita ingat kebaikan diri kita. Sebaliknya kejahatan-kejahatan kita yang telah kita lakukan itu, kita ingat masa bila? Masa kita istighfar. Kita istighfar, tuan-tuan, pejam mata, ingatlah hati dosa-dosa kita dulu. Manalah tahu tak diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang perlu kita ingat. Zikir ni bukan makna zikrullah, berzikir ingat Allah Taala je tak. Zikir ingat juga kejahatan-kejahatan yang kita lakukan tu, dan kita susuli dia dengan taubat, susuli dengan istighfar, susuli dengan penyesalan. Baik. Kemudian bahawa ia menzahirkan kebencian bagi pujian itu serta dibencinya di dalam hatinya, menzahirkan kebencian bagi pujian itu serta dibencinya di dalam hatinya. Kalau pujian melampaui batas itu, maka hendaklah kita menzahirkan kebencian. Jangan cakap macam tu. Bagi tahu balik, neutralkan balik keadaan. Tarik tangan dia, kita pergi belakang, cakap dengan dia, jangan cakap macam tu. Mujamalah balik, neutralkan keadaan supaya tidak timbul fitnah, tidak timbul. Kerana yang layak memuji itu adalah pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu sikit lagi tuan-tuan ya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan sabdanya, "Ukhfu fi wujuhil maddahinat turaba." Genggamkanlah dan lemparkan tanah itu ke muka-muka orang yang memuji. Maknanya orang yang memuji dalam sewenang-wenangnya atau memuji dengan terburu-buru, sembrono saja. Jadi Rasulullah SAW bukan maknanya suruh kita lempar mereka ni dengan tanah. Maknanya kita apa? Kita menasihati mereka, kita menegur perbuatan mereka yang melampaui batas itu. Jadi kalau orang Wahabi pula dia ambil hadis ni, tak boleh, lain pula faham dia. Dia orang puji Nabi pun kita lempar dengan tanah juga, dia kata sudah, dia kata kan. Ini faham lain. Itu dia punya pandai, dia punya pandai. Apa kita nak kabarkan lagi tuan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji itu kita boleh pujilah. Yang mana Allah puji, makhluk yang Allah puji itu kita boleh pujilah. Rasulullah Nabi Muhammad Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji, maka kita boleh puji. Maka kita mendapat sikit sebanyak, kita mendapat cahaya daripada perbuatan Allah. Af'al Allah Ta'ala tu ada cahayanya, ada nurnya. Yang bukan cahaya nisbah, cahaya lampu, tidak, cahaya yang maknawiyah, yang meresap masuk ke dalam hati, menerangi hati. Jadi apa yang Allah puji kita boleh puji. Akhir sekali kata Sayyidina Ali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mukanya, bila dipuji dia berkata, Allahumma ighfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidhni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampunilah bagiku apa yang mereka tiada mengetahuinya, dan janganlah engkau ambil salah terhadapku dengan sebab apa yang diperkatakan oleh mereka.
dan jadikan diriku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Jadi mengadu pada Allah. Kalau kita tak dapat mengawal perasaan kita, ataupun kita risau, kita binasa disebabkan orang puji kita, ataupun kita puji orang lain, maka bacalah doa Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui, sebab kejahilan mereka, dan diampunkan dan menjadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sampaikan. Maknanya kalau dia puji demikian rupa, kita mengadu pada Allah, ya Allah Tuhanku, kalau dia puji macam tu, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia pujikan. Kerana yang menjadikan, yang menambah baik apa yang ada pada aku hanyalah daripada Engkau, ya Allah. Mana nampak dalam doa Sayyidina Ali ini bahawa tidak ada kemahuan dia sendiri, akan tetapi dia kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberi, yang mengurangkan, yang menganugerahkan, Jadi ini adalah perbahasan tentang memuji. Boleh faham tuan ya? Semoga kitab ni mudah untuk kita faham, dan perkara ini juga adalah isu semasa dalam kehidupan kita, sering berlaku, bukannya setahun sekali, tidak, dan tiba-tiba kadang-kadang berlaku. Jadi dengan adanya ilmu tasawuf, kefahaman yang betul, kita akan terpelihara, hati kita terutamanya akan terpelihara. Dan itu sebablah orang tasawuf, orang tarekat ni, mereka banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak memuji orang-orang yang dipuji oleh Allah, dan dipuji oleh orang-orang, dan memuji orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah, dan memuji juga orang-orang yang dipuji oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka, lidah mereka di situ. Jadi kita contohi mereka, mudah-mudahan kita mendapat panduan. Jadi tak ada ruang lagi untuk kita memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak layak. Memuji Allah SWT, Allah Ta'ala memuji Rasulullah SAW, Rasulullah puji sahabat-sahabatnya dengan pujian yang selayaknya, datang daripada sumber yang benar, datang daripada wahyu. Kemudian para sahabat ni ada juga mereka memuji, para tabi'in ini memuji para sahabat yang terpilih. Jadi ini adalah itu sebablah dalam perjalanan ataupun manhaj tarekat tasawuf kita ada satu lagi amalan, iaitu membaca manaqib. Membaca manaqib, bukan baca kitab ni, tak. Manaqib tu biografi ataupun sirah zatiyah orang-orang saleh. Baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, baca manaqib Sidi Ahmad Ar-Rifai, baca manaqib Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzuli, baca manaqib Sidi Ibrahim Dusuqi, baca manaqib Imam Ghazali, baca manaqib Imam Syafi'i, manaqib lepas manaqib lagi. Baca biografi. Dalam itu ada riwayat-riwayat tentang kelebihan-kelebihan mereka yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita ni bertambah kuat lagi untuk beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diceritakan manaqib nabi-nabi terdahulu. Nabi ni sekian-sekian kisah dia. Orang soleh ni sekian, Luqman Hakim sekian-sekian kisah dia. Ashabul Kahfi sekian-sekian kisah dia. Ceritakan. Laqad kana fi qasasihim liyuthabbita bihi fuadak. Dan kisah-kisah orang-orang yang saleh yang terdahulu itu, wahai Muhammad, liyuthabbita bihi fuadak, menguatkan lagi hatimu untuk
untuk mencapai kedudukan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Jadi ini membantu juga kan untuk kita menambahkan motivasi, kekuatan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat inayah, pertolongan, maghfirah, tajaliyah, nafahat dan sebagainya, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi akan habis tentang bab itu, dan kita pada masa pertemuan yang akan datang tahun depan lah ya, tahun baru lah. Tahun depan insya-Allah kita akan masuk fasal yang ketiga pada menyatakan marah. Wallahu a'lam. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amintu su'a wa dhalabtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.